Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tahun 4, pada pelajaran yang lalu kita dah pun belajar bahawa negara Islam Madinah terbentuk melalui 3 asas yang utama. Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, pembentukan Sahifatul Madinah, iaitu perlembagaan atau piagam Madinah. Daripada 3 asas ni kita dah pun belajar yang pertama, pembinaan masjid. Kita dah pun belajar tentang apakah masjid yang mula-mula dibina oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Masjid Quba. Kemudian masjid kedua, Masjid An-Nabawi. Kita dah pun belajar fungsi-fungsi masjid pada waktu dulu. Menjadi tempat ibadah, tempat mesyuarat, tempat kemasyarakatan dan pelbagai lagi. Kemudian kita juga dah belajar beberapa asas pembentukan negara Islam dari sudut akidah. Yang mana sebelum datang Islam, masyarakat Arab menyembah batu, pokok, berhala, apa lagi? Macam-macam. Kemudian bila Islam datang, Islam mengajar untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah selain daripada Allah. Begitu juga dengan ibadah, kita dah pun belajar ibadah. Jadi sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menyembah berhala. Diorang tahu Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama diorang menyembah berhala. Ini dinamakan syirik. Iaitu mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu tu setaraf dengan Tuhan. So itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kita hanya boleh menyembah Allah sahaja, tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Kemudian kita belajar dalam bab ibadah tersebut, peringkat awal dakwah masa Nabi mula-mula dapat wahyu kan, dakwah secara rahsia, dakwah secara terbuka. Sebelum itu pula, waktu tersebut sudah ada ibadah solat, tetapi solatnya mengikut syariat Nabi Ibrahim, iaitu solat 2 waktu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-12 Hijrah, barulah Nabi dapat wahyu perintah solat 5 waktu mengikut syariat Nabi. Kemudian kita dah belajar tentang azan. Sebelum ada azan, orang Islam menggunakan apa? Loceng dan trompet. Apa lagi? Kemudian kita dah belajar azan disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Puasa dan zakat diperintahkan, disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dan ibadah haji pada tahun ke-5 Hijrah. Kemudian kita dah pun belajar tentang akhlak. Iaitu akhlak sebelum kedatangan Islam, orang Arab ni dia hidup dalam keadaan yang berpuak-puak. Berpuak-puak. Dia taksub dengan kabilah masing-masing, dengan klan masing-masing. So kabilah yang kuat menzalimi dan menindas kabilah yang lemah. Jadi bila datang Islam, Islam mengajar untuk bersaudara antara sesama manusia, berkasih sayang sesama manusia, untuk tidak berperang antara satu sama lain. Kemudian kita dah pun belajar tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan pendidikan bermula daripada mana? Daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajar kepada para sahabat dan diajar kepada orang-orang yang lain. Dan hari ini kita akan belajar yang terakhir, iaitu ekonomi. So siapa yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Kalau tak ada, tengok skrin pun boleh. Muka surat 62. Unit 6, ekonomi. Macam mana perkembangan Islam dari sudut ekonomi? Baca dan fahami. Madinah merupakan kawasan pertanian yang subur. Apa maksud kawasan pertanian? Kawasan bercocok tanam. Maksudnya kawasan Madinah tu banyak orang buat cucuk tanam. Tanam sayur ke tanam buah ke, macam itulah. Okay, sambung. Rasulullah SAW menggalakkan orang Islam mengusahakan tanah-tanah mereka.
Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah suruh orang Islam yang ada tanah sendiri. Apa maksud tanah sendiri? Maksudnya dia ada tapak rumah dia. Bila kata memiliki tanah, bukannya dia korek tanah. Contoh, awak pergi sekolah, awak ambil tanah, ni tanah saya. Bukan. Maksudnya tanah tu kawasan yang dia miliki untuk jadikan tempat dia. Jadi orang Islam yang mempunyai kawasan yang tanahnya luas, boleh bercucuk tanam, Rasulullah menggalakkan orang Islam mengusahakan memanfaatkan tanah mereka untuk bercucuk tanam. Selain itu, kita sambung baca kat sini. Selain itu, Madinah juga merupakan kawasan perdagangan penting. So ada beberapa poin kat sini. Yang pertama, Madinah kawasan pertanian. Yang kedua dia kata Madinah kawasan perdagangan. Perdagangan tu apa? Perdagangan tu orang jual belilah, berniaga. Di Madinah merupakan kawasan perdagangan penting yang terletak di antara Mekah dan Syam. Mekah ni awak tahu lah Mekah apa kan? Syam lah nama tempat. Pada zaman jahiliah, sambung baca kat sini. Pada zaman jahiliah, keadaan ekonomi dan kewangan di kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ini penting, gariskan. Ekonomi sebelum datang Islam, ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sambung baca kat sini. Sewaktu golongan muhajirin tiba di Madinah, mereka, siapa mereka? Orang muhajirin lah. Sewaktu golongan muhajirin tiba di Madinah, mereka mendapati pengaruh Yahudi sangat kuat dalam ekonomi negara. Apa pengaruh Yahudi tersebut? Kita baca sambung kat sini. Kaum Yahudi berurus niaga dengan mengamalkan penipuan dan riba dalam pinjaman. Ni antara soalan famous. Macam periksa trial UPKK baru ni, dia ada tanya, pada zaman jahiliah, siapakah yang menguasai ekonomi? Jawapannya orang Yahudi. Kemudian pada zaman jahiliah, bagaimanakah sistem ekonomi? Mereka mengamalkan penipuan dan riba dalam pinjaman. Okey, boleh faham setakat ni. Kita tengok perenggan seterusnya. Mereka mendapat kesempatan yang luas dan pengaruhnya sangat mencengkam penduduk Madinah yang sebahagiannya menjadi buruh kepada perusahaan Yahudi. Apa maksudnya? Okey, cerita dia macam ni. Riba ni, kita cerita pasal riba dulu. Riba ni adalah contoh, A bagi pinjam kepada B RM RM100, tetapi A kata bayar balik RM150. Adil tak adil? Tak adil kan? Jadi lebihan RM50 itu dinamakan riba. Itulah yang pakai oleh kaum Yahudi. Jadi bila ada orang susah nak perlukan duit, nak pinjam duit, diorang jadi semakin berhutang lah, sebab nak kena bayar lebih daripada apa yang diorang pinjam. So bila ramai orang Madinah tak mampu nak bayar, apa yang jadi? Orang Yahudi ni suruh diorang jadi pekerja diorang. Tu maksudnya menjadi buruh kepada perusahaan. Buruh ni pekerja lah. Kalau pernah dengar lagu Merdeka tu, buruh, nelayan dan juga petani. Buruh tu maksudnya pekerja. Okey, jadi orang-orang Madinah yang terperangkap dalam riba Yahudi ni, mereka terpaksa menjadi pekerja, menjadi buruh kepada perusahaan Yahudi. Perusahaan ni perniagaan lah. Orang Yahudi tu ada bisnes, ada kedai, dia suruh orang yang berhutangan dia tu bekerja untuk bayar hutang dia, macam tu. Setelah kedatangan Islam, orang-orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal tanpa penipuan dan riba. Ni ekonomi. Okay, sebelum Islam, siapa yang pegang ekonomi? Yahudi. Apa sistem ekonomi sebelum kedatangan Islam semasa zaman jahiliah? Mereka mengamalkan penipuan dan riba.
Apa ekonomi selepas kedatangan Islam? Jual beli yang halal tanpa penipuan dan riba. Sambung perenggan seterusnya, muka surat 11. Dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW terdapat ramai yang mempunyai kepakaran dalam berniaga, seperti Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman bin Affan. Nak ceritanya, para sahabat ni dia tak perlu nak menipu pun. Pun boleh kaya. So nak berjaya dalam hidup, tak perlu nak menipu orang, tak perlu nak scam orang. Perenggan terakhir, Rasulullah SAW telah mewujudkan sebuah pasar untuk orang Islam berniaga. Kedudukan ekonomi di Madinah menjadi kukuh. Masyarakatnya pula hidup dalam keadaan stabil, aman dan makmur. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada cerita ekonomi ni, perkembangan Islam dari sudut ekonomi? Yang pertama, sebelum kedatangan Islam, ekonomi dipegang oleh Yahudi. Sistem ekonomi mengamalkan penipuan dan riba. Selepas kedatangan Islam, Islam mengajar untuk berniaga. Islam menunjukkan cara berniaga dengan halal, tanpa penipuan dan tanpa riba. Kemudian Rasulullah mewujudkan pasar khas untuk orang Islam. So penduduk Madinah tak perlulah nak berurus niaga dengan Yahudi, tak perlu nak kena tipu dengan Yahudi, sebab ada pasar yang tidak mengamalkan penipuan. So itulah perkembangan ekonomi, perkembangan Islam dari sudut ekonomi. Okey, tengok muka surat 64. Murid membincangkan tentang ekonomi Madinah berdasarkan rajah di bawah. Ekonomi di Madinah terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama, pertanian, cucuk tanam kan, pokok-pokok, buah-buah, sayur-sayur. Perniagaan, berniaga. Ternakan, pelihara haiwan, kambing, unta. Perusahaan, saya tak sure apa beza perusahaan dengan perniagaan. Mungkin perusahaan ni menguruskan sesuatu yang lebih besar lah daripada perniagaan. Saya kurang arif bab ni, so saya tak nak hurai lebih lah. Okey, tengok muka surat terakhir, muka surat 65. Tahukah anda Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Sadaqallahul Azim. Maksudnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Tahukah anda yang kedua, Abdul Rahman bin Auf merupakan tokoh perniagaan yang berjaya dan usahawan yang dermawan. Abdul Rahman bin Auf ni antara sahabat yang paling kaya. Ni pun famous. Kalau ditanya siapa sahabat yang kaya, yang kaya raya, Abdul Rahman bin Auf. Dia dah lah kaya, lepas tu dia dermawan, suka menderma. Tahukah anda yang ketiga, antara hasil tanaman utama yang ditanam di Madinah ialah kurma, anggur, gandum dan sayur-sayuran. So ada 4 tanaman utama: kurma, anggur, gandum dan sayur-sayuran. Tahukah anda yang seterusnya, menternak kambing, biri-biri, kuda, lembu dan unta adalah salah satu punca pendapatan penduduk Madinah. Tahukah anda yang terakhir, penduduk Madinah juga mahir membuat baju besi, manjanik. Manjanik. Manjanik ni apa? Manjanik ni adalah suatu peralatan perang. Saya tak sure apa nak tengok ke tak. Dia macam ni. Yang diisi batu kat sini. Lepas tu bila dia lepaskan, batu tu planting. Piung. Kalau sekarang dia panggil kereta kebal lah, tapi dulu tak ada kereta kebal. Dia pakai satu mesin ni, satu peralatan ni, dia baling batu yang besar. Tu nama dia manjanik.
Baju besi, manjanik, pedang, tombak, lembing untuk dijadikan alat peperangan. Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan perusahaan tadi tu. Kalau perniagaan dia jual-jual kan. Perusahaan ni dia menghasilkan. Dia buat baju besi, dia buat peralatan perang. Itu apa ekonomi penduduk Madinah. Habis. Amalkan. Lafazkan akad saya beli ketika berurusan berjual beli. Ni kadang-kadang kalau awak tak tahu awak pernah ke tak, kalau awak pergi beli barang, kadang-kadang penjual tu akan kata saya jual, macam tu kita balas balik saya beli, macam tu. Habis. Itu sahaja pelajaran untuk kali ini. Seterusnya saya nak awak tonton video untuk buat latihan muka surat 31 dan 32. Link disertakan di bawah. Assalamualaikum.